أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan jahil. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kamu akan pendengaran, penglihatan serta hati. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu. Baik tuan-tuan dan puan-puan berada bersama saya secara langsung daripada Stadium Al-Star, ataupun tuan-tuan dan puan-puan berada di rumah menonton rancangan kegemaran ramai Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan dengan pertanyaan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini memberi pencerahan kepada kita, memberi jawapan kepada kita tentang persoalan yang berlegar di sekitar fikiran kita. Mudah-mudahan persoalan tuan-tuan itu mendapat pencerahan dan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa pun tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi dalam perbincangan. Tajuk kerangka perbincangan kita pada pagi ini ialah mohon dengan izinnya. Nak menceritakan betapa hebatnya keizinan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah lah kita boleh hidup pada pagi ini. Dengan izin Allah lah kita boleh berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Dengan izin Allah lah kita boleh merancang apa yang kita nak rancang. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, dalam kehidupan kita penuhi kalimah dengan izin Allah. Apa itu kalimah dengan izin Allah? Iaitulah, kalau kita berjanji dengan orang, sebutlah insya-Allah. Apa maksud insya-Allah? Insya-Allah tu dengan izin Allah lah tu. Di sini nak menunjukkan bahawa manusia itu makhluk. Jangan dia kata dia berjanji pukul 2, okey pukul 2 aku datang. Seolah-olah mencabar kuasa Tuhan. Tapi kalau kita kata insya-Allah aku datang, maka kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam saya merawat ramai orang sakit. Apabila orang sembuh lapor kepada saya, Ustaz, alhamdulillah saya dah sakit 20 tahun. Sekarang ni saya dah sembuh Ustaz. Saya tak kata, itulah kehebatan aku. Tapi saya kata apa? Saya kata tuan-tuan dan puan-puan, dengan izin Allah, melalui saya, anda boleh sembuh. Jadi kalau kita sebut dengan izin Allah ini, malaikat cukup seronok. Manusia yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat cukup selesa kalau manusia itu berjanji dengan janjinya dengan insya Allah, dengan menyebut biiznillah. Kerana keizinan Allah itu adalah sesuatu yang agung dalam kehidupan kita. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Jika ada, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulhilmi bin Malazim dari Kolej Pembantu Perubatan Al-Star ingin bertanyakan soalan kepada Ustaz. Okey, silakan. Okey, soalan saya adalah apakah adab menggunakan ayat Al-Quran bagi mendapatkan penyembuhan terhadap pelbagai penyakit, dan adakah sesiapa sahaja boleh mengamalkannya tanpa merujuk terlebih dahulu kepada pengamal perubatan Islam? Itu sahaja Ustaz. Sekian terima kasih. Terima kasih. Memang selayaknya tanya soalan daripada Kolej Perubatan. Adab-adab, ada dua soalan di sini. Nampak dia tanya satu soalan tapi ada dua soalan.
Soalan yang pertama, adab-adab di dalam kita nak baca ayat Quran buat ubat. Yang kedua, soalan dia, adakah siapa saja boleh belajar perubatan Islam tanpa merujuk kepada pakar perubatan Islam? Jawapan yang pertama, kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan bahawa adab-adab penting di dalam kita nak mendapat penyembuhan. Yang pertama, adab kita nak baca ayat-ayat Quran berubat ni, dia panggil ruqyah. Ruqyah ni bukan nama orang. Ruqyah ni adalah jampi dalam bahasa Arab. Jadi kena ada adab dia. Yang pertama, sebagaimana biasalah, kita nak baca Quran, kita nak baca ayat-ayat suci, yang pertama sekali, kita kena ada wuduk. Pergi ambil air semayang sekejap. Sebab itulah tok kita dulu marah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita mengaji Quran, tak ambil air semayang. Sampai dia perambat balik, pergi ambil, mari beratur balik. Nak menceritakan pentingnya wuduk dalam kita nak baca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, menghadap kiblat. Nak jampi air ke, nak mengadu pada Allah ke, kita kena ingat, kita kena menghadap kiblat. Kerana kata ulama, malaikat dekat dengan orang yang menghadap kiblat ni. Apatah lagi kita pergi umrah, duduk depan Kaabah, berdoalah apa yang kita nak. Dua. Yang ketiga, adab-adab kita nak baca ayat-ayat suci Al-Quran ni juga tuan-tuan dan puan-puan. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan penuh rendah diri dan senyap. Nak menceritakan, kita baca ayat-ayat suci Al-Quran dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Baru Allah dengar bacaan kita itu. Baru Allah dengar rintihan kita itu. Yang keempat, baca doa kalau boleh jangan riak. Angkat tangan sampai macam ni. Amin tu bergegar-gegar. Bukanlah saya kata dia riak, tapi orang nampak, oh hebat dia ni berdoa. Baca apa ni, kunut nazilah ke apa ni. Jadi jangan ada riak masa kita berdoa tu. Berapa dah? 4. Yang kelima, kita kena ingat, di dalam kita berdoa tu kalau boleh kata ulama, biar kita tahu apa maksud doa kita tu. Sebagai contoh, orang duk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Kalau kita tahu cukup indah, ya Allah ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, dan hindari aku daripada azab api neraka. Kalau kita tahu, tidakkah kita akan khusyuk? Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? So, kita kena tahu setiap patah kita sebut itu maknanya, kerana dengan mengetahui maksud, hati kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita makin dekat. Dan kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, sebelum berdoa tu, kita semaya hajat dulu 2 rakaat. Hajat kita khususkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu baru kita mengadu kepada Allah. Kita kena ingat bahawa dalam doa ni ada adab-adab dia. Soalan yang kedua, dalam gugusan soalan yang pertama tadi, adakah semua orang boleh mengamalkan ayat-ayat perubatan ini tanpa merujuk kepada pakar perubatan Islam? Tidak menjadi masalah. Al-Quran diturunkan untuk semua. Baca ayat Quran tu semua penyembuh. Cuma kalau tahu ayat ni, ayat tu, ayat ni, ayat tu untuk penyembuhan penyakit, lagi bagus. Kalau kita rujuk orang alim dalam bidang ni, lagi bagus. Kerana kita ada mursyid. Dalam nak menuntut ilmu ni, dia kena ada mursyid. Guru kita tu mursyid kita. Siapa mursyid ni? Orang yang tunjuk jalan. Kalau gelincir jalan, dia kata naik balik atas landasan. Jadi selamat kita. Tapi jangan sesekali kita menuntut ilmu dengan tidak ada guru. Kita menuntut ilmu dengan baca buku. Cukup bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab Nabi menyebut, man lam syaikhul lahu fasyaitanu syaikhul lah. Barang siapa yang baca buku tak ada tok guru, maka iblislah duduk depan dia jadi tok guru.
Oh ni kita tengok dalam perubatan Islam ini, ramai yang jadi gila isim. Saya akan sentuh lepas ni apa gila isim. Bukan gila fa'il, gila isim. InsyaAllah kita bertemu lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucap tahniah. Kemarin saya ucap tahniah, hari ini saya ucap tahniah. Sebab tuan-tuan dan puan-puan bermujahadah pada pagi ini, berada dalam bus Raudah ini untuk bersama-sama mencari ilmu dan keredaan Allah. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Datuk Muhammad Rawi bin Abdul Hamid, Exco Kerajaan Negeri Kedah. Alhamdulillah bersama-sama kita pada pagi ini. Mudah-mudahan penglibatan beliau bersama rakyat jelata ini memberikan lagi keyakinan kepada kita untuk memimpin kita dulu, kini dan selamanya. InsyaAllah Datuk. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, di dalam kita membicarakan dengan izinnya, skop tajuk perbincangan ini cukup luas. Tadi saya kata bahawa insya-Allah itu hendaklah sentiasa membasahi bibir kita, kerana insya-Allah itu tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak cerita satu kisah dengan izin Allah. Disebut di dalam Al-Quranul Karim, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Tidakkah kamu perhatikan golongan yang kecil mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah? Tuan-tuan, perang Badar, tentera Islam berapa orang? Siapa tahu? 313. Tentera kafir berapa orang? 1000. Tak apa, itu satu bab. Satu bab lagi. Perang Badar ini berlaku dalam bulan Ramadan. 313 orang yang tak boleh makan, tak boleh minum, puasa. 1000 orang yang boleh makan, boleh minum, lekat bersenjata. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, nak menceritakan kepada kita bahawa makanan rohani ini hebat daripada makanan jasmani. Orang yang puasa 313 tu boleh menang. Tapi Tuhan sebut dalam Quran, biiznillah, dengan izin aku. Ingat, ayat ini kata ulama, sesiapa yang mengamalkannya, dia akan mendapat talian hayat daripada Allah Subhanahu wa taala ketika mana dia dalam kesempitan. Hebat ayat ni tuan-tuan. Nak ke tak nak? Boleh ikut saya baca? Tu mari pagi ni tu. Datuk pun mari pagi ni untuk sama-sama kita ambil ayat-ayat Quran, buh dalam dada kita. Letak tangan kanan kat dada kiri. Ustaz, pasal apa letak dada kiri, tak letak dada kanan? Jantung sebelah kiri. Boleh baca beramai-ramai tak? Boleh baca kuat-kuat tak? Bismillahirrahmanirrahim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Tidakkah kamu perhatikan golongan yang kecil, golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak, ramai, dengan izin Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah pertolongan
kepada aku ketika mana aku berada dalam kesempitan, kecemasan. Lepas, jatuh tangan. Cuma saya nak perbetul bacaan. Biasalah nak bagi ijazah ni kena betul baca. Ha? Yang pertama ramai saya tengok sebut tadi kasiratan tusin. Kita nak tha. Cuba sebut tha. Biiznillah. Cuba sebut zal. Tha dengan zal, makhraj huruf dia sama, hujung lidah letak di hujung gigi. Cuba buat semua. Tha. Zal. Tha. Zal. Cik tak ada gigi pun tak apa, sebut. Ha? Kathiratan biiznillah. Cantik tuan-tuan. Orang Kedah, orang mudah mengaji. Orang Kedah, orang pandai tajwid. Alhamdulillah. Soalan yang seterusnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurzatul Shima binti Ismail dari Kolej Pembantu Perubatan Al-Star. Okay, Shima. Ingin bertanya soalan kepada Ustaz. Silakan. Soalan saya, apakah hukumnya seseorang berputus asa untuk merawat sakitnya kerana sudah banyak kali tidak sembuh? Terima kasih Ustaz. Apakah hukumnya seseorang yang putus asa? Berapa orang doktor dah aku jumpa tak sembuh-sembuh? Berapa orang perawat dah aku jumpa makin sakit? Maka Tuhan tak sayang aku. Memang Tuhan tulis dah di Lauh Mahfuz, penyakit aku ni tak sembuh. Ikhtiar buat apa? Ingat tuan-tuan. Ha? Kata-kata ini boleh mengundang bahaya dalam kehidupan kita. Sebab orang Islam adalah orang yang tidak berputus asa. Kalau bab putus asa ni, kita boleh puji Iblis. Iblis tak pernah putus asa. Bukan saya suruh puji dia, saya suruh puji sifat yang ada pada dia. Dia bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana Tuhan sumpah dia murka kepada Allah, dia kata, ya Allah, tunggu dulu sekejap, aku nak minta satu permintaan. Mu nak murka pada aku, murkalah, tapi mu tunaikan permintaan aku ini. Apa dia? Qala anzirni ila yaumi yub'asun. Qala innaka minal munzarin. Aku nak minta mu panjangkan umur aku sampai hari kiamat. Ha? Sebab aku nak goda anak Adam dengan tidak akan putus asa. Tuhan kata, innaka minal munzarin. Aku lulus permohonan kamu. Maka umur Iblis panjang. Berdasarkan pada ayat ni, Iblis tak mati. Tu Ustaz, saya dengar Tok Bomo tu duduk sembelih jin 40 ekor sehari macam sembelih ayam. Ingat, ayat ni kata dah sampai hari kiamat. Sebab putus asa ini di antara sifat-sifat orang yang kecewa. Putus asa inilah di antara sifat-sifat orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat. Jadi kalau kita sakit, ikhtiarlah kita. Sebab hukum kita berikhtiar nak sembuh penyakit ni, hukumnya wajib. Berdasarkan kepada satu ayat, wala tulqu aydiyakum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Dengan tidak pergi hospital tu, kita binasa. Dengan kita tak merawat, kita binasa. Maka hukumnya haram. Jadi sifat putus asa tidak membina seseorang insan. Sifat berani dan ingin mencuba. Sifat ni sifat yang baik, sifat yang terpuji. Tonton tengok tak mentor lampu yang menyala ni. Siapa reka mentor lampu? Ha? Siapa ingat? Pak Lah? Ha? Mamat? Dah. Yang reka mentor lampu ni seorang manusia nama dia Thomas Edison. Nak boleh nyala ke mentor lampu ni, dia sambung wire, dia cas positif negatif. Tuan tahu tak kali yang keberapa baru nyala? Dia cuba kali yang ke-1000. 1000 kali dia dah cuba buat, nak suruh nyala boleh kita hidup lancerah ni, dia tak putus asa. Kalau kita saya rasa 3 kali baling dah mentor lampu, betul tak? Tapi dia dah nak cerita kepada kita bahawa sifat tabah, berani mencuba itu memberi manfaat kepada kita. Jangan putus asa. Makin sakit, ingat Tuhan nak bagi pahala aku makin banyak.
Tapi kalau kita kata makin sakit, Tuhan makin tak sayangku. Aku tengok orang tu semayang pun dah, harta banyak, sihat. Aku dah lah miskin, harta tak ada, sakit pula, Tuhan tak sayang aku. Maka pada masa tu iblis masuk terus dalam hati kita, hasut kita, buat apa mu semayang. Soalan seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Datin Khairunisa binti Ibrahim dari SPI Kafa Kota Star ingin mengungkapkan soalan kepada Ustaz. Silakan. Ustaz, ada pendapat tentang hukum berubat, iaitu meninggalkannya menjadi utama apabila dengan berubat dijangkakan kadar kemungkinan antara kesembuhan dan kebinasaan sama. Apakah dalil Al-Quran sebagai ubat? Mohon pencerahan Ustaz. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam pencerahan, dalam jawapan kepada pertanyaan-pertanyaan yang memberi ilmu kepada anda semua. Kita bertemu lagi selepas ini. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, nampaknya bersemangat pada pagi ini. Ingat, saya dah sebut kemarin, sesiapa yang mengantuk masa saya ceramah, baik di bus maupun di rumah, confirm orang tu ada saka baka. Orang yang senyum masa saya ceramah, orang ni tak ada saka. InsyaAllah. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, satu benda yang saya nak kongsi dengan anda, jarang-jarang anda mendengar cerita yang dibawa oleh Al-Quran ini. Saya nak highlight di sini, ingat, dengan izinnya. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala memberi kuasa kepada seorang ratu yang bernama Balqis, Ratu Sabah. Balqis ni dalam cantik, kaya pula, istananya tersergam indah. Disebut dalam surah An-Naml. Qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Apabila di-offer, siapa yang boleh mengangkat istana Ratu Balqis yang gah indah macam Putrajaya itu? Lalu Ifrit angkat tangan. Ifrit kata, Balqis. Sebab apa dia angkat tangan ni? Dia nak tackle Balqis. Balqis ni cukup cantik sebab kacukan di antara jin dan manusia. Jamhurul ulama kata. Ifrit kata, aku biasalah depan perempuan ni. Balqis, kamu jangan bimbang, aku akan angkat istana kamu yang gah indah itu dalam masa bangun dan duduk. Dan pada masa itu Ifrit tidak menyandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ifrit kata, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Balqis, aku bagi benda tu angkat satu tangan saja, aku ada kekuatan. Tak apa. Tapi tuan-tuan, disambung ayat tersebut dengan waqala allazi indahu ilmun minal kitab. Tiba-tiba dalam keadaan khusyuk dan tawaduk, angkat tangan seorang manusia, kita lah, ilmu minal kitab, yang ada ilmu daripada kitab-kitab Allah. Dia kata apa tuan-tuan? Don't worry Balqis, kalau Ifrit nak angkat bangun dan duduk, aku akan bawa kepada kamu istana yang gah itu dalam masa sekelip mata. Siapa yang hebat tuan-tuan? Manusia ke Ifrit? Falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Dengan izin Allah tuan-tuan, terangkat sungguh istana Ratu Balqis, mustaqirran indahu, berada di sisinya. Lalu manusia ni tengok, dia tak kata macam Ifrit, aku bagi satu sebelah tangan saja angkat. Tapi orang ni kata apa tuan-tuan? Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Inilah kelebihan yang Tuhan bagi kat aku. Hebat tuan-tuan. Kalau orang puji kita, kalau orang puji Datuk Nawawi sekalipun, Datuk bertugas cantik, rakyat sayang Datuk, rakyat Langkawi duk tunggu Datuk. Hadza min fadli rabbi. Datuk rawi cukup bagus, kita kata hadza min fadli rabbi. Ni kelebihan Tuhan bagi kat aku. Malaikat kata amin, orang ni jawab cukup selamat. Tuan-tuan, kita teruskan soalan yang seterusnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Yusuf bin Saad daripada Kampung Bahagia Kota Tangsel Semut. Okey. Saya ada soalan untuk diajukan kepada Ustaz. Silakan. Bolehkah Ustaz jelaskan mengenai sabda Rasulullah SAW yang bermaksud pada betul sauda terdapat penawar segala penyakit kecuali mati. Apakah hikmahnya betul sauda itu? Pohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Pertanyaan yang cukup lancar. Dah hafal berapa hari dah? Tak sangkut tu yang kita nak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana tuan bagi tahu tadi, pada habbatus sauda itu penawar kecuali mati. Saya nak tanya, tuan-tuan kenal ada habbatus sauda? Kenal atau tidak? Bukan biji selasih. Bukan, habbatus sauda. Sedangkan Allah menyebut di dalam Al-Quran, wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi dia tak sembang kosong macam kita kecuali apa yang diwahyukan kepada Allah kepadanya supaya bercakap. Jadi suara hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu daripada Allah. Dan jawapannya lepas ni kepada sesiapa yang sakit jasmani dan rohani. Sekali lagi saya ulang, manusia ada jasmani, manusia ada rohani. Jasmani ada makanan, rohani ada makanan. Jasmani ada penyakit, rohani ada penyakit. Maka ubat yang paling hebat untuk jasmani dan rohani ini adalah habbatus sauda. Di antaranya lah. Nak buat lagu mana Ustaz, saya dengar lama dah Nabi bagi tahu, tapi nak ambil telan macam tu tak boleh Ustaz. Tuan-tuan, kata ulama perubatan, ambil habbatus sauda yang original. Tak nak jadi minyak, tak nak jadi serbuk, tak nak jadi kopi. Nak yang original, bilang 7 biji. Allah Ustaz, habbatus sauda sama besar dengan semut gatal. Nak bilang lagu mana? Bilanglah kalau kamu nak buat ubat, jangan bersoal banyak. Sekejap lagi Allah suruh sembelih lembu tu, sembelih lembu ni susah. Betul tak? Bilang 7 biji, letak atas tapak tangan kanan. Baca Fatihah, baca ayat kursi, baca surah Al-Baqarah ayat 20. Yang berbunyi, Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Bermula di situ. Menceritakan tentang habbatus sauda tu. Lalu tarik nafas, buh dalam mulut. Nak telan terus boleh, nak kunyah boleh. Niat, aku makan ni bukan siapa suruh, Nabi suruh makan. Sebab Nabi kata ubat kecuali mati. Mati ada ubat tak? Tak ada. Uban ada ubat tak? Saya nak tanya, uban ada ubat tak? Kalau kita duk guna tu seminggu, lepas tu putih balik, ada ubat tak? Tak ada. Sebab itulah Nabi Zakaria masa dia berdoa, dia kata apa? Wasta'ala ra'si syaiba. Kepala aku ni penuh dah uban. Nak menceritakan uban ni tak ada ubat, tuan-tuan. Mu makanlah antibiotik daripada umur setahun pun, kalau jenis bakar uban, umur 19, uban penuh dah. Betul tak? Dan uban itu di antara tanda-tanda kematian. Makin hampir dengan mati dah tu. Ingat. Cuba orang lelaki, saya nak semua buka kepiah sekarang. Kat mana ada kepiah? Buka kepiah, saya nak tengok. Datuk sendiri pun uban penuh dah kiri kanan. Putih. Macam kain jenazah dah. Dekat dengan mati dah tu. Ingat tuan-tuan dan puan-puan. Guna kaedah tadi, makan dan telan habbatus sauda itu kerana di sana penyembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah buat penyakit, Allah yang menyembuhkan penyakit. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Barang siapa yang Tuhan uji dengan penyakit, kata Allah, maka tak ada orang lain yang boleh sembuhkan penyakit itu kecuali aku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sambung balik cerita tadi sikit, tak habis tak sedap ceramah ni. Efrik kata dia nak angkat istana tu lama mana? Di antara masa bangun dan duduk. Manusia yang nak angkat tadi, dia selama mana terangkat istana tu? Sekelip mata. Siapa lebih hebat, tuan-tuan?
manusia. Dan ulama cari apa nama manusia ni. Kalau boleh letak nama anak dengan nama ni, hebat anak kita tuan-tuan. Yang boleh angkat istana Ratu Balqis. Yang pertama ulama kata yang mengangkatnya adalah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman sendiri. Dan pendapat kedua yang mengatakan manusia yang mengangkat istana Ratu Balqis itu bernama Asif bin Barkhia. Asif bin Barkhia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila terangkat di sebelah dia, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Sebenarnya Tuhan nak uji aku. Adakah aku syukur ataupun aku kufur? Kalau aku kufur macam Efrik tadi, sembang besar. Tapi kalau aku syukur, aku bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terangkatnya istana Ratu Balqis ini disebabkan dengan izin Allah. Habis cerita. Tuan-tuan, kita bertemu pada pagi ini pun dengan izin Allah. Kita rancang semalam, kadang-kadang tak sampai pun. Tengok nasi dagang tepi jalan, orang penuh beratur. Aku nak makan dulu, makan-makan, tengok 7.30. Pergi semula lah, tanyalah Ustaz, bila lagi nak buat sini? Tahun depan pula insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, audiens saya pada hari ini cukup hebat. Daripada Kolej Perubatan Al-Usta. Ingat, tuan-tuan belajar mencari pahala Allah. Saya nak pesan doktor-doktor di luar sana, jururawat, layanlah pesakit dengan penuh kasih sayang. Saya tahu tempat anda cukup serabut. Saya tuan-tuan di Kuala Lumpur 1000 orang sehari jumpa nak berubat. 1000 orang ambil nombor ni baru 500 orang. Tuan-tuan, mari seorang cerita masalah saya dengar. 2 cerita masalah kena ke mokcik yang tak boleh nak break, bertitik Elio saya dengar. Dan masuk angka 200 orang, saya tutup pintu, saya berzikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebab apa? Kalau komputer dia hang. Sekejap duk dengar masalah orang ni. Aku pun banyak masalah. Dan pesakit ni dia cerita masalah tu sebenarnya ubat dah tu. Kalau kita dengar, kita layan dia, dia boleh sembuh. Jadi lepas ni kepada doktor di luar sana, jururawat, nak bagi ubat pada pesakit, sebutlah bismillah. Doktor di luar sana, nak cucuk orang, sebutlah bismillah. Pesanlah pada pesakit, dengan izin Allah, makcik cepat sembuh. Boleh pahala kita, gaji pun kita boleh. Betul tak? Ubat dunia kita nak, ubat akhirat kita nak. Senyuman anda adalah antibiotik untuk pesakit. Antibiotik untuk pesakit. Kadang-kadang pesakit dah keluar wak dah, duk mesej lagi dengan jururawat. Sebab apa? Layan dia elok. Betul tak? Bini aku tak layan lagu ni, aku sakit, dia suruh pergi hospital. Betul tak? Pergi hospital jumpa jururawat pula. Lagi cepat sembuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masa tak lama dah. Saya rasa adalah 10 minit lagi. Saya nak rasa tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, rasa seronok tak mari majlis ilmu pada pagi ni? 50 minit kita berancangan, rasa lama ke sekejap? Tuan-tuan, ulama kata, siapa masuk dalam majlis ilmu 50 minit dia rasa macam 5 minit, ilmu mencurah masuk dalam sanubari dia. Dan ingat, siapa masuk dalam majlis ilmu 50 minit dia rasa macam 5 hari, baliklah. Ilmu tak masuk. Betul tak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita jangan lupa bahawa menolong orang lain tu dapat pahala. Tak rugi kita tolong orang. Cikgu tolong anak murid, perawat tolong, jururawat tolong, doktor tolong orang sakit, pahala Allah mencurah masuk ke dalam diri kita insya-Allah. Apa pun tuan-tuan dan puan-puan, saya nak soalan yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrul Hadi bin Abu Mukhtar dari Yellowstar Kedah. Sila Nasrul. Ada satu soalan yang ingin tanyakan kepada Ustaz. Ustaz, benarkah kaedah perubatan Islam hanya mujarab kepada pesakit yang beragama Islam, yang bertakwa, yang beriman dan tidak kepada sebaliknya? Mohon penjelasan kepada Ustaz. Okey, terima kasih soalan yang cukup cantik.
Jadi kita akan bertemu selepas ini dalam jawapan yang kita kemukakan, insya-Allah. Jangan ke mana-mana, sediakan pen dan kertas kerana selepas ini saya akan bagi makanan rohani untuk anda. Tolong salin resepinya dan jangan ke mana-mana. Kita bertemu lagi selepas ini. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, majlis kita pada hari ini, 2 hari kita berkampung di Stadium Darul Aman Al-Ustar ini. Hari ini adalah hari yang kemuncaknya. Hebat tuan-tuan, hari kemuncak kita isi ilmu masuk dalam dada. Bukan kita duk menyanyi melalak. Sebab kita ingat mati. Betul tak? Manusia ni kata Imam Syafi'i, kalau dia ingat mati dia jadi baik. Tapi manusia ni kalau dia kata Allah, umur 60 kita taubat, pelik apa, sama-sama pencen. Pukul 12 ambil surat pencen, pukul 1 kita buka file baru. Orang ni tuan-tuan, matimu tahu ke bila? Tak tahu, sebab itu adalah rahsia Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jawapan kepada persoalan tadi. Ustaz, betul ke berubat dengan perubatan Islam ayat Quran ni hanya orang yang bertakwa, beriman je cepat sembuh? Kalau orang tak beriman, apatah lagi bukan Islam, lambat sembuh. Betul? Syarat yang pertama kita nak berubat dengan ayat Quran, kena yakin. Bagaimana kita nak yakin kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan mudah nak yakin pada Quran ni. Akal kita tak boleh nak terima apa Quran cerita. Nabi Yunus ditelan ikan Nuh 40 hari. Akal tolak awal-awal lagi mati duduk dalam perut ikan. Nabi naik Isra' Mi'raj. Akal kita tolak. Tapi Tuhan cerita kita kena beriman. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Api jadi peti sejuk. Akal tolak. Nabi Musa campak tongkat jadi ular. Lagi akal tolak. Kecuali orang-orang yang beriman. Jadi, sebab apa orang yang beriman bertakwa ni dia baca ayat Quran cepat sembuh? Sebab dia tahu penyakit daripada Allah, penyembuhan pun daripada Allah. Sebab dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala nak uji dia. Ingat, orang yang baca ayat Quran dengan penuh keyakinan cepat sembuh penyakit dia, tepat dia mengadu tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini saya nak bagi satu ayat. Sesiapa saja tuan-tuan amallah ayat ni kata ulama, penyakit tak akan hinggap pada kita. Hak ada dah akan muntah, yang tak ada akan jadi antibiotik. Mengadu pada Allah satu ayat yang cukup pendek. Kita baca beramai-ramai. Boleh tak? Letak tangan kanan kat dada kiri. Sekarang ikut saya baca. Tarik nafas 3 kali. Ni bacaan lah dah ni. Tuan-tuan di rumah juga sila ikut bersama. Pastikan jantung anda bergerak, berdenyut. Denyut tak? Tak berdenyut kita buat kira lepas ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Sekali lagi kuat-kuat. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah penyembuhnya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, bermula pada pagi ini Kaulah penyembuh penyakit aku. Tawakal kepada Allah. Tawakal tu ala Allah. Okey, lepas tuan-tuan dan puan-puan, masukkan ayat yang begitu hebat, surah Asy-Syu'ara ayat 80. 5 patah je. Ingat, hafal ayat ni, selamat kita, sihat dunia, sihat akhirat, insya-Allah. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ramai yang duk tanya saya kepada warga Al-Ustaz terutamanya, Ustaz, mari kat TV9 ni ceramah ke buat rawatan? Jadi sini saya nak bagi tahu, saya ceramah dan saya buat rawatan.
Kita akan buat rawatan di bus Raudah ini, datang beramai-ramai pada petang ni. Pukul 4 petang, kita akan buat beramai-ramai. Kalau tak habis hari ini, kita sambung esok. Buat rawatan pukul 3 petang di Hotel Sri Malaysia sebelah ni. Nak cari dewan tak ada. Kita cari dewan besar kita buat sebab tak mungkin habis tuan-tuan, ramai. Dan kita kena ingat bahawa ilmu ni perlu kita congkil, ilmu ni perlu kita belajar sebab ilmu ni adalah ilmu yang kian pupus. Ada ilmu pupuh macam dinosaur tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama kata ulama, ilmu yang kian pupuh adalah ilmu falak. Yang kedua ilmu faraid. Tak ada orang tua-tua tak kira kalkulator pun. Bagi kertas aku ada 8 beradik, lelaki 2, anak angkat 4. Hak lebih tu adik-beradik aku, mu kira berapa seorang dapat. Dia kira-kira tak sampai seminit keluar. Learning dengan kalkulator 2 hari tak tubik lagi. Ilmu tu dah hilang tuan-tuan. Dan yang ketiga, ilmu apa lagi? Ilmu perubatan Islam ni jarang dah orang minat. Tak ada dah anak muda nak jadi perawat Tok Bomo, tak ada. Duk merempit ramai. Inilah satu mutiara yang hilang kepada kita. Dan kita kena ingat juga tuan-tuan dan puan-puan, bermula pada hari ini penggulungan saya nak buat ni. Esok saya 1 hari lagi berancangan di Kuala Lumpur. Masuk studio tuan-tuan tengok pula 3 hari kita berancangan untuk penggulungan di Raudah ni. Saya nak minta beberapa perkara dengan tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama sekali, saya nak tuan-tuan dan puan-puan balik amal ayat saya bagi tu, begitu juga penonton di luar sana. Boleh tak? Banyak ayat-ayat tuan-tuan dan puan-puan. Ayat tu, ayat ni saya duk bagi pada tuan-tuan dan puan-puan. Ramai yang duk mesej saya ni, duk nyala lagi telefon saya ni, Ustaz ulang balik ayat tu, ulang balik ayat ni. Tuan-tuan, ni bukan surau dalam TV nak ulang lagu mana. Jadi kepada mereka yang terlepas, doa-doa saya bagi, doa tu, doa ni, nak dapat anak soleh apa dan sebagainya. Sebagaimana biasa, tuan-tuan boleh dapatkan buku-buku saya di pasaran, terutamanya buku Mohon Padanya. Ini buku yang terbaru saya, baru lancar kemarin. Tuan-tuan boleh dapatkan di kedai-kedai buku. Doa hak terlepas tu ada dalam ni. Doa yang tuan-tuan tertinggal tu ada dalam ni. Mudah-mudahan tuan-tuan selamat. Mudah-mudahan tuan-tuan amal ayat-ayat tu dengan jayanya. Mudah-mudahan ayat-ayat tu dapat membantu kita ketika mana kita memerlukannya. Marilah sama-sama kita baca doa. Mudah-mudahan dengan doa itu Allah Subhanahu Wa Taala mendengar rintihan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ala umurid dunya waddin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan majlis ilmu kami pada pagi ini majlis yang diberkati oleh-Mu, ya Allah. Jangan sekali Engkau jadikan majlis ilmu kami pada pagi ini majlis yang dimurkai oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ayat-ayat yang diberikan kepada kami pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan ayat tersebut boleh menyembuhkan penyakit kami dan menjadi antibiotik ke dalam tubuh badan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada di antara kami yang sakit, maka sembuhkanlah mereka, ya Allah. Sekiranya ada di antara kami yang bermasalah, maka selesaikanlah masalah mereka. Sekiranya ada di antara kami yang lambat zuriatnya, maka percepatkanlah zuriat mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengasihani kami dan tidak mengampuni kami, maka jadilah kami orang-orang yang rugi, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallah minna minkum. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa bersama saya pada petang ini di bus Raudah Stadium ini. Mudah-mudahan kita bersama-sama dalam majlis ilmu mencari keberkatan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.